Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Menyambung kembali tentang ingatan tentang zikir dan fikir. InsyaAllah siri yang ke-8. Alhamdulillah, kali ini saya bersiarang langsung daripada Taman Bukit Katil, Melaka. Semalam esei ke Kampung Kuala Jompo, Negeri Sembilan. Hari ini pula Alhamdulillah berada di Melaka. Ya, Taman Bukit Katil. Apa khabar orang Melaka? Ya, apa khabar semua orang Melaka? Sihat-sihat Melaka ya. Alhamdulillah. Di Melaka ni dia banyak bukit. Saya duduk di bukit, ya, Taman Bukit Katil. Ada bukit, ya, Bukit Beruang, ada Bukit Meta, ada Bukit Peguh, ada Bukit Lintang. Jadi banyak bukit Melaka ni. Tak apalah. Jadi balik kepada perbicaraan kita tentang zikrullah. Disebut dalam kitab At-Taisir, ya, disebut dalam kitab At-Taisir bi Syarhil Jami' As-Saghir, disebutkan uzkurillah fa innahu aunun laka ala ma tatlubu. Ya, berzikirlah, ingat dan berzikirlah kepada Allah Ta'ala dengan lidah dan dengan hati. Ya, lidah kita menyebut, ya, lidah kita menyebut, kita zikir, dan hati kita menghayati, ingat kepada apa yang dizikirkan, al-mazkur. Ya. Jadi zikir ni dia ada zikir, ada zakir, orang yang berzikir, dan ada al-mazkur, diingatkan, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Jadi disebut dalam kitab At-Taisir, uzkurillaha fa innahu aunun laka ala ma tatlubu. Ya, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan lidah dan ingat dalam hati. Sebut dengan lidah dan ingat dalam hati. Kerana apa? Fa innahu, kerana sesungguhnya zikir itu. Ini satu syarah mengatakan itu. Fa innahu, kerana sesungguhnya zikir itu aunun laka, merupakan suatu bentuk pertolongan bagi kamu. Ya. Jadi zikir yang dizikirkan itu menjadi suatu pertolongan kepada kamu ala ma tatlubu, di atas barang yang engkau tuntut, yang engkau cari. Jadi dengan berkat kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya urusan, ya pekerjaan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sering ingat kepada Allah, menyebut dan ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tafsir. Tafsir yang kedua mengatakan fa innahu ay fa inna lillah. Ya, uzkurillah, kamu ingatlah, sebut dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya bagi Allah itu aunun, ya, ada suatu pertolongan. Ya, mungkin satu pertolongan yang khusus daripada Allah untuk kamu ala ma tatlubu, di atas perkara yang kamu tuntut, yang kamu cari. Maka di sinilah di antara lain kelebihan bagi mereka yang mulazamah, ya, bagi mereka yang sentiasa mengingati, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan akan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menghasilkan apa jua pekerjaan, apa jua hajat-hajat kita dan keperluan-keperluan kita, dengan berkat kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ta'ala yuhibbu an yuzkar. Karena Allah Subhanahu wa taala kasih. Ya, kerana Allah kasih cinta kepada mereka yang berzikir, mengingati Allah.
Sebab itulah tanda kita cinta pada sesuatu apa dia? Iaitulah kita banyak menyebut sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita kasihi. Sebagaimana sebenarnya hadis yang lain, man ahabba syai'an akthara min dzikri. Ya, barang siapa yang kasih cinta kepada sesuatu, nescaya dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dia kasihi. Ya, kalau hati itu dipenuhi dengan rasa cinta pada Allah, sudah tentu mulutnya akan banyak ya berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan bertasbih, ya bertahmid, ya ataupun bertahlil, bertakbir dan seumpamanya. Jadi bila mulut seseorang itu rajin berzikir, bermakna hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya teringat kata-kata hikmah lah. Dia kata apa? Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ya, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, nescaya kamu akan banyak menyebut-nyebut ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu baca Quran ke, kamu berzikir, bertasbih, bertahlil, apa sahajalah. Ya. Yang kedua, kalau kamu benar-benar cinta kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, maka sudah pasti lidah kamu banyak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu berusaha semampu yang mungkin untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda bukti seseorang itu cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan dia tidak menyukai apa-apa perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, kata hukama, kata orang bijak pandai, kalau kamu benar mencintai diri kamu sendiri, macam mana? Ya, kalau kamu benar mengasihi dan sayang dan cinta sayang kepada diri kamu sendiri, maka hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tanda seseorang itu benar-benar dia sayang kepada dirinya sendiri. Ya, mana dari sudut rohaninya, dari sudut batinnya. Ya, kalau di sudut lahiriah, ya, kalau kita sakit, ya, kita berubat, berusaha ikhtiar, ya, kita lapar, kita cari makanan, ya, supaya perut kita ya terisi, biar ada tenaga. Ya, kalau kita tak pandai, tak reti, kita belajar, mencari, menadah, kita mendengar. Itu segi lahiriah zahir. Adapun segi rohaninya, kalau benarlah kamu sayang kepada diri kamu sebenar, maka naklah kamu memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Allah Ta'ala disebut sini uzkurillah, ingatlah kamu kepada Allah, ya, kerana sesungguhnya dengan kita mengingati Allah tu aunun, merupakan suatu bentuk pertolongan daripada Allah kepada kamu dalam menghasilkan apa-apa jua yang kamu tuntut ataupun kamu cari. Kadang-kadang tanpa disangka-sangka, ya, pertolongan Allah datang kepada kita tanpa kita sangka, tanpa kita mengetahui bagaimana cara pertolongan Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab berkat kita memperbanyakkan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, terakhir, ringkas saja pada pagi ini, disebut juga dalam kitab At-Taisir Bisyarhil Jami' As-Saghir, menyebutkan khairul ashabi sahibun idza dzakartallaha a'anaka wa idza nasita an tadhkurahu dzakkaraka. Ya, cantik kalam ini. Ya, cantik perkataan ini. Ya, dia kata apa? Sebaik-baik sahabat. Ya, sebaik-baik teman. Macam mana sahabat yang baik? Kata ulama, iaitulah sahibun, sahabat, teman idza zakartallah, bila kamu berzikir, bila kamu ingat kepada Allah, a'anaka, dia akan tolong kamu. Masya Allah. Ya, dia akan tolong kamu. Ya'ani, kata ulama, a'anaka ala zikri, dia akan tolong engkau di atas mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, sama ada dia berzikir dengan engkau ke, duduk sekali kita berzikir ke sama-sama, contohnya dia tolong kita, ataupun faharrik, ya, faharraka, ataupun faharraka himmata, dia akan
menggerakkan himmah kita supaya bersemangat untuk nak berzikir. Ini dah di antara maknanya tanda sahabat yang baik, teman yang baik. Dia mengingatkan kita tentang zikir. Jarangnya kita dengar perkara ini kan. Khairul ashabi sahibun idza dzakartallaha a'anak. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan ialah apabila kamu berzikir ingat kepada Allah, dia akan tolong kita. Sama ada duduk sekali dengan kita ke, ataupun dia beri semangat kepada kita, teruskan. Ya, supaya kamu istiqamah. Dia doakan kita lagi. Itu teman yang baik. Bukan kata diperli ke, bukan kata dia berolok-olok, tidak, tapi dia tolong kita. Dan yang keduanya, wa idza nasita an tadhkura, apabila kamu lalai, engkau lupa daripada berzikir ingat pada Allah, dzakaraka, nescaya kawan yang baik ini dia tolong mengingatkan kita. Subhanallah. Nabbahaka, dia menyedarkan dan mengingatkan kita supaya kita berzikir kepada Allah. Kamu macam mana? Pagi tadi dah berzikir ke? Ataupun malam tadi macam mana buat tak zikir malam tadi? Ini Masya Allah. Ini teman sahabat yang diingatkan kita. Sekarang ni mudah kita ada alat komunikasi perhubung, ada WhatsApp dan sebagainya. Boleh hantar WhatsApp. Tak perlu dia hantar kata-kata yang panjang lebar. Tidak perlu, cukup. Jangan lupa berzikir hari ini, diingatkan kita. Masya Allah. Kok kita, maklumlah kita ni kadang-kadang sibuk dengan urusan-urusan kehidupan kita, sampai kadang-kadang kita leka. Dia sibuk ni macam-macam tuan-tuan dan perempuan, ayah dan bunda. Ada yang sibuk, betul-betul sibuk. Minta maaf sibuk ni ada yang memang betul-betul sibuk. Yang kedua ialah buat-buat sibuk. Buat-buat sibuk. Buat-buat sibuk. Yang ketiga ialah menyibuk. Jadi di mana kita antara tiga ni? Adakah kita ni betul-betul sibuk, ataupun buat-buat sibuk, ataupun menyibuk? Jadi itulah untuk pada pagi ini. Ringkas sahaja dua peringatan. Pertama tentang kita teruskan dengan zikrullah, supaya dengan berkat zikir itu merupakan suatu pertolongan daripada Allah, mudah-mudahan. Dan yang keduanya, sahabat ataupun teman yang baik ialah teman yang menolong kita bila kita boleh berzikir, dan sahabat teman yang baik ialah mengingatkan kita ketika mana kita lupa daripada berzikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah sahaja. Harap dapat dikongsikan kepada teman-teman yang lain, keluarga kita yang terdekat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siri-siri yang akan datang. Ingatan kasih sayang tentang zikir, insyaAllah. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.